Fauzi Deraman, Profesor Fauzi Deraman, pensyarah di Jabatan Al-Quran dan Hadis dekat UM sana. Dia ada mengumpulkan beberapa fakta yang menarik. Saya baca sekali lalu saja sebagai info tambahan lah. Baik, yang pertama, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Surah paling panjang. Surah yang paling pendek, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu surah paling pendek. Minuman yang terbaik di dalam Al-Quran, yang disebut dalam Al-Quran, minuman yang terbaik ialah susu. Makanan yang terbaik menurut Al-Quran, madu. Madu. Baik. Dalam banyak-banyak ayat, ada beribu-ribu ayat dalam Al-Quran, ayat yang paling utama, ketua kepada semua ayat Al-Quran ialah ayat Al-Kursi. Yang mana dalam hadis ada menyebutkan, bila nak turun ayat kursi, satu ayat aja nak turun, berpuluh ribu malaikat angkut ayat kursi itu untuk dibawa ke muka bumi ini. Lebih 70 ribu malaikat, kerana ayat itu terlampau besar dan berat. Dia adalah ketua kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Kalau ketua surah Al-Fatihah, itu surah Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, ibu ataupun ketua kepada semua surah. Tapi kalau ketua kepada semua ayat-ayat Al-Quran ialah ayat Al-Kursi. Ayat yang terpanjang, satu muka surat penuh, berkenaan dengan hutang. Satu ayat saja. Makna kata tak ada potong-potong, tak ada sikit-sikit, tak ada. Paling panjang dia satu muka surat tu terus, satu ayat. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dan ia membicarakan berkenaan dengan hutang. Allah Ta'ala suruh tulis. Siapa yang berhutang ni, wajib dia untuk menulis. Kita kadang berhutang, ingat tak apa, ingat, tak apa, tak boleh lagu tu. Kalau berhutang kena tulis, dia kena ada dokumentasi. Kecuali kita kata kat dia, tak apa, RM2 ya, kalau ingat bayar, kalau tak ingat halal, itu tak apa. Macam tu tak apa lah, awal-awal lagi dah habaq lah. Dia akan menghalalkan hutang tersebut. Tapi kalau hutang yang banyak, wajib ditulis. Ayat Al-Quran perintah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ayat paling panjang. Manakala ayat paling pendek pula di dalam surah Rahman ayat 62, yang berbunyi mudhammatan. Banyak tu panjang tu je, pendek mudhammatan. Itu surah paling pendek, ayat paling pendek, bukan surah, ayat paling pendek. Kalau surah paling pendek tadi itu surah Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Baik. Perkara halal tetapi dibenci oleh Allah yang disebut dalam Al-Quran ialah talak, penceraian. Angka yang disebut di dalam Al-Quran banyak menyebut angka, dan paling banyak angka yang disebut di dalam Al-Quran ialah 100,000. Perkataan terpanjang dalam Al-Quran ada dalam surah Hijr ayat 22. Fasqina kumuh. Itu ada satu perkataan panjang dah, perkataan itu. Baik, huruf yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran huruf alif. Huruf yang paling sikit digunakan dalam Al-Quran huruf dha. Zalimun, dha. Huruf dha paling kurang digunakan dalam Al-Quran. Malam yang terbaik menurut Al-Quran ialah malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Manakala bulan yang terbaik menurut Al-Quran ialah bulan Ramadan. Haiwan yang paling kecil sekali menurut Al-Quran ialah ikan. Dan haiwan yang tadi bukan ikan, terbesar, haiwan terbesar haiwan terbesar paling terbesar menurut Al-Quran ialah ikan. Dan benda tu selari dengan dapatan sains terkini yang mengatakan inilah largest creatures yang paling besar sekali benda hidup di bumi ini ialah ikan paus. Dia blue whale ke apa yang paling besar sekali. Kita dinosaur ke apa semua kalah dengan ikan paus. Makhluk bernyawa paling besar sekali yang ada di atas muka bumi ini ialah ikan. Dan yang paling kecil menurut Al-Quran ialah nyamuk. Nyamuk ni dikatakan haiwan yang paling kecil. Baik, ketua kepada segala surah ialah Al-Quran. Tadi ketua pada ayat tadi, ayat kursi kan. Kalau ketua kepada seluruh surah yang paling terbaik ialah surah Al-Fatihah. Juzuk yang paling banyak surah di dalamnya juzuk 30. Surah yang paling banyak menyebutkan sumpah, Allah Ta'ala bersumpah banyak kali, ialah surah Syams.
Surah Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Wa tu semua sumpah. Demi Allah Ta'ala sumpah banyak kali. Surah Asy-Syams, surah yang paling banyak Allah Ta'ala bersumpah. Surah yang paling banyak Allah Ta'ala menyebutkan nikmat ialah surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Nama Allah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran ialah perkataan Allah tu sendiri. Nama Nabi yang paling banyak disebut Musa. Nama Nabi yang paling sikit disebut ada 4. Zulkifli, Ilyasa, Idris. Paling sikit disebut dalam Al-Quran. Paling banyak Musa. Kisah Nabi Musa cukup banyak dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad SAW ni terpaksa berhadapan dengan musuh terbesar mereka, iaitu kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi ni dia beriman kepada Nabi Musa. Jadi untuk mengenal kaum Yahudi, kenalah mengenal bangsa Israel yang mana telah dihadapi oleh Nabi Musa. Kita kena belajar nak menjadi seperti Nabi Musa untuk mendepani kaum Yahudi yang sedang kita hadapi pada hari ini. Nah, jadi Allah Ta'ala banyak bercerita tentang Nabi Musa kerana ia lebih praktikal kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk umat kita ni mengkaji siapakah kaum yang dijaga oleh Nabi Musa ni. Buah-buahan yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran ialah buah anggur. Dalam bahasa Arab disebut inab. Adalah buah anggur. Makanan yang pertama dimakan di dalam syurga yang disebutkan dalam Al-Quran ialah hati ikan. Hati ikan. Itu makanan yang pertama dimakan di dalam syurga nanti. Macam mana hati ikan tu? Wallahualam, kita jangan bayang hati ikan yang dekat dunia ni. Sebab segala nikmat di dalam syurga ni ialah nikmat yang tidak terbayang. Ini hanyalah simbol sahaja, simbolik sahaja. Benda apa hati ikan ni kita pun tak tahu. Nak masuk syurga nanti baru tahu. Manusia yang paling celaka dan paling dahsyat diseksa ialah ada 2. Yang pertama Qabil, iaitu pembunuh Habil. Dan yang kedua yang sembelih unta Nabi Saleh. Nanti kalau kita masuk surah yang berkaitan dengan Nabi Saleh, kita boleh buka cerita dia. Dia sembelih unta Nabi Saleh dan juga pembunuh Qabil. Ini manusia yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai yang paling dahsyat kena seksa. Kemudian seterusnya amalan, dalam banyak-banyak amalan paling afdal yang paling Allah Ta'ala suka ialah solat. Kita ada zikir, baca Quran dan sebagainya, tapi yang paling disukai oleh Allah ialah solat. Kaum yang paling degil, Yahudi. Syurga yang paling terbaik dan tertinggi ialah syurga Al-Firdaus. Syurga Firdaus. Tahap iman yang paling tinggi dinamakan sebagai Haqqul Yaqin. Haqqul Yaqin. Sebab dia ada Ainal Yaqin. Tapi yang lebih tinggi ialah Haqqul Yaqin. Tahap derhaka yang paling minima terhadap kedua ibu bapa ialah mengeluh di hadapan mereka. Mengatakan cek, cek, macam-macam. Itu semua adalah tahap yang paling rendah lah dalam yang dikatakan derhaka kepada ibu bapa. Cara mengingati Allah yang paling terbaik yang disebut di dalam Al-Quran, kan ada orang tanya zikir apa yang terbaik, kan? Adakah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir apa yang paling terbaik? Dalam Al-Quran mengatakan membaca Al-Quran itu sendiri adalah zikir yang paling terbaik. Orang yang paling kaya yang disebut di dalam Al-Quran ialah Qarun. Kaya, cukup banyak harta dia sampai Al-Quran pun mengiktiraf kekayaan dia. Kekayaan paling banyak sekali. Golongan yang paling dahsyat diseksa ialah kaum munafik. Lebih dahsyat diseksa daripada kaum musyrikin, daripada kaum fasik, kaum fajir dan lain-lain kaum yang berdosa di sisi Allah. Minuman yang paling istimewa di dalam syurga menurut Al-Quran, nama minuman tersebut Tasnim. Tasnim nama dia. Tasnim tu nama ayak. Macam kita ayak oren, ayak melo, ayak kopi. Dekat dalam syurga ada satu ayak yang special, air minuman yang special yang dinamakan Tasnim. Macam mana tak tahu, warna apa tak tahu, rasa macam mana tak tahu. Kemudian yang seterusnya ada lagi sikit
yang terakhir lah, situasi yang paling kritikal, yang paling menakutkan di hari kiamat ialah menyeberangi titian sirat. Itu adalah keadaan yang paling takut yang disebut dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, begitu dalam banyak-banyak perkara di hari kiamat, benda yang paling menakutkan ialah melalui titian sirat. Jadi itu beberapa fakta berkenaan dengan Al-Quran yang saya kira menarik untuk dikongsi. Baik.